السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita masih lagi pada hadis yang keempat di bawah tajuk Jalan Menuju Matlamat. Itu pada muka surat yang ke-64, hadis babnya. Hadis bab yang diletakkan untuk bab ini ialah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, iaitu daripada Ali radhiyallahu anhu. Kita boleh tengok teks dia pada muka surat 64. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qulillahumma hdini wa saddidni wadhkur bil huda hidayataka at-tariq was-sadadi sadadas sahm. Maksud dia daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, katakanlah, ya Allah, berikanlah aku hidayah, luruskanlah jalanku. Hadis ni Nabi ajar kepada Ali bin Abi Talib untuk berdoa pada Allah Ta'ala dengan satu doa yang ringkas, iaitu Allahumma hdini wa saddidni. Tu je doa dia. Kemudian diterangkan dalam hadis itu, wadhkur bil huda hidayatak, sematkan dalam ingatan apabila meminta petunjuk, wassadad sadadas sahm, dan pohonlah jalan yang lurus ataupun jalan yang tepat. Walaupun terjemahan dia tu dia tulis jalan yang lurus, tapi perkataan as-sadad ni maksudnya ialah fokus. Yusaddid ni ialah bila mana kita target satu benda tu, kita fokus pada benda tu. Kita dah sebut sebelum pada ni, antara doa yang dibaca disebut dalam kunut nazilah ni. Kunut nazilah ni dibaca bila mana keadaan orang Islam tak berapa selamat. Antara sisipan doa itu ialah Allahumma saddid ramyatahu, ya Allah, jadikanlah tembakan, hantaran, panahan, sebab situasi perang, panahan, tembakan, lemparan itu lemparan yang mengena. Jadi mengenanya sasaran itu disebut sebagai sadid ataupun as-sadad. Jadi minta pada Tuhan supaya diberi hidayah, dan hidayah tu ialah hidayah yang tepat, terbaik, dan kita ikut hidayah tu. Jadi pada malam ni kita akan sambung perbahasan kita muka surat yang ke-69. Sebelum ni kita dah bahas beberapa muka surat daripada syarahan hadis ni. Okay. Kita nak tengok apa yang disebutkan oleh penulis pada muka surat 69. Kita tengok permulaan pada muka surat 69 tu. Menurut penulis, ikhlas terhadap Allah adalah matlamat teragung bagi orang mukmin. Jadi bila mana kita doa, Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah, berikanlah padaku hidayah
dan jadikanlah hidayah itu tepat betul. Yang tepat betul tu apa dia? Iaitu dijadikan kita ni hidup dipenuhi dengan keikhlasan dalam buat apa-apa pun. Sama ada ianya ialah ibadah yang jelas syar'i sebut, ataupun tindak tanduk apa pun, kita minta pada Tuhan supaya Tuhan hidayahkan kita buat dengan ikhlas. Sebab tu penulis dia kata, ikhlas terhadap Allah adalah matlamat teragung bagi orang mukmin. Tuan-tuan puan-puan boleh garis, itulah maksud daripada as-sadat tu. Wasaddidni, itulah maksudnya, iaitu memohon supaya ikhlas kepada Allah. Dalilnya di mana? Firman Allah Ta'ala surah Al-An'am 162 hingga 163. Ni di ujung-ujung surah Al-An'am. Surah Al-An'am ni ada 165 ayat je. Surah Al-An'am kalau kita tengok, sebelum pada kita baca ayat tu dan terjemahan tu, saya nak sebut sikit tentang surah Al-An'am ni. Surah Al-An'am ni apa dia? Pertama dia punya makna ialah haiwan ternakan. Kerana apa? Kerana dalam surah Al-An'am ni Allah Ta'ala sebut tradisi jahiliah yang ada dalam kalangan masyarakat Arab jahiliah ni, mereka mengkuduskan sesetengah haiwan ternakan. Ada disebut dalam surah Al-An'am ni, adanya haiwan yang diberi nama wasilah, ada haiwan yang diberi nama saibah, ada haiwan yang diberi nama ham. Tapi kita bukan nak kuliah yang tu malam ni, saya sebut saja. Sebab apa? Sebab ada amalan jahiliah dalam tu. Kebetulan surah ni pula turun pada tahun ke-12 Nabi berada di Mekah, selepas daripada terima wahyu pertama. Maknanya 12 tahun dah berdakwah ni. Masuk tahun 13, tahun terakhir, lepas pada tu nak kena hijrah ke Madinah. Ini ialah, orang kata apa, siri peperangan terakhir dengan musyrikin Mekah dalam keadaan orang Islam tak ada negara yang kukuh. Dan kalau kita tengok surah Al-An'am, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan para ulama menyebutkan hadis ini sahih, surah ini telah diturunkan sekaligus pada satu malam. 165 ayat itu sekaligus, diiringi oleh 70,000 malaikat yang memenuhi daripada ufuk barat ke ufuk timur dalam hadis tersebut. Jadi sebahagian ulama melihat surah Al-An'am ni ada kelebihan yang tersendiri. Semua ayat dalam Quran, surah Quran ni ada kelebihan. Cuma surah Al-An'am ni dia termasuk antara surah-surah Makkiyah yang panjang. Dia antara yang panjang lah, 165 ayat. Yang kedua terpanjang selepas surah Al-A'raf. Surah Makkiyah, bukan surah terpanjang dalam Quran. Surah Makkiyah terpanjang. Surah yang paling panjang ni Baqarah lah, 286. Cuma dia termasuk surah Makkiyah yang panjang. Beberapa ayat terakhir sebelum habis surah Al-A'raf ni, Tuhan bawakan pada kita dialog ataupun perkataan. Nak kata dialog bukan dialog, sebab yang mengucapkan perkataan ni pun dia tak bercakap dengan siapa-siapa, dia cuma mengikrarkan, iaitu kata-kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia sebut pada muka surat 69 tu, dua ayat tu, 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ni ialah kata-kata Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala jadikan kata-kata Nabi Ibrahim yang hebat ni sebagai ayat Quran, sebagai bahagian daripada ayat Al-Quran. Sebab kita kena tahu surah Al-An'am ni pun termasuk dalam sab'ut tiwal, 7 surah yang panjang. Hadis riwayat Ahmad, Nabi kata, aku telah diberikan sab'ut tiwal yang merupakan bahagian pada Taurat. Aku juga telah diberikan al-mi'in yang merupakan bahagian daripada Zabur. Aku juga telah diberikan al-mathani yang merupakan bahagian daripada Injil. Dan aku dilebihkan dalam Quran tu ada mufassal. Sebab surah-surah dalam Quran ni ada 4 kategori. Sab'ul mathani, yang kedua al-mi'in, sab'ut tiwal, maaf, yang pertama, yang kedua al-mi'in, yang ketiga al-mathani, yang keempat mufassal. 4 kategori surah dalam Al-Quran, pembahagian surah dari segi bilangan ayat dia, cerita dia, tema dia, apa semualah.
Cuma nak katanya surah Al-An'am ni ialah Tuhan cerita tentang pertembungan, konfrontasi yang berlaku antara Nabi dan juga musyrikin Mekah, iaitu pada merealisasikan makna tauhid yang sebenar. Sebab musyrikin Mekah sangat banyak masalah dalam bab tauhid ni. Mereka bercelaru dalam bab tauhid ni. Sebab itulah mereka kuduskan haiwan. Sebab tu kena ada surah Al-An'am ni, nak kena cerita haiwan ni ialah untuk kamu makan, ambil manfaat, bukan untuk kamu sembah dan kamu muliakan dia. Dia ada esen itu, dia ada intipati daripada nak menyembah, mengkuduskan benda lain selain pada Allah Ta'ala. Cuma Tuhan tutup surah ini dengan ayat ni, iaitu kata-kata Nabi Ibrahim, inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ayat ni juga telah menjadi bacaan dalam doa istiftah kita dalam salat. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Sinilah poin ikhlas dia. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang terawal menyerahkan diriku kepada agama ini. Ini pengakuan Nabi Ibrahim. Jadi kita ni atas dunia, tuan-tuan nak minta apa pun dalam doa, tetap tuan-tuan kena sedar sebagai seorang hamba, benda yang mustahak untuk kamu ada dalam diri kamu, persediaan yang paling utama. Kalau tak ada yang lain pun tak apa, tapi nak kena ada yang ni, ikhlas dan tauhid kepada Allah. Buat apa-apa tak ada ikhlas ni naya, letih badan. Quran sebut dalam ayat, dalam satu ayat dalam Al-Quran tu, Allah Ta'ala cerita tentang orang yang beribadah tapi dia letih. Jadi dia dah buat ibadah, tapi ibadah dia tu tak ikhlas, akhirnya dia meletihkan tubuh badannya saja. Okay. Jadi penulis nak kata kepada kita, ikhlas inilah benda utama yang kita minta dalam permohonan nak hidayah tu. Allahumma hdini wa saddidni. Okay. Muka surat 70 dia datangkan lagi beberapa ayat yang lain. Dalam surah yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang ni kita semua ingatlah kot, sebab ni daripada juzuk 30, ataupun kita orang Melayu sebut muqaddam ni, surah-surah yang duduk ada pada juzuk 30. Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Okay. Tuhan sebut dalam surah Al-Bayyinah ni, antara ayat dia ialah padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Ayat jelas sebut tentang perlunya kita ni ikhlas. Ikhlas ni bahasa Melayu kita nak faham apa? Buat apa-apa tak mengharapkan pandangan makhluk. Itu maksud ikhlas. Buat apa-apa nakkan pandangan Allah Ta'ala. Sebab tu antara perkataan terbitan yang keluar daripada perkataan ikhlas yang orang Arab guna ni ialah khalas. Khalas maksud dia apa? Habis, kosong. Habis apa? Kita buat benda-benda ni, kita tak mengharapkan pujian orang, pandangan orang. Tak perlu pun. Kita buat kerana kita nakkan kepada satu saja, iaitu daripada Allah Azza wa Jalla. Keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ni payah. Sebab tu kita baca dalam surah Ali Imran, muka surat pertama, kita buka Quran kan, surah Ali Imran, muka surat pertama tu daripada Alif Lam Mim, akhir sekali muka surat bawah tu, yang bawah tu, ayat bawah, ada satu sisipan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat ke-8 surah Ali Imran. Tuhan sebut antara doa orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada ilmu, warasikhuna fil ilm, sebab dia berkait dengan ayat yang ke-7, ialah mereka selalu berdoa, dan doa ni pun kita kena baca sebelum bagi salam, kena baca Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan, janganlah engkau palingkan hati kami, ba'da iz hadaitana, selepas engkau hidayah kepada kami,
dah ada ilmu. Nak jumpa Tuhan kena ada ikhlas. Hati kena bersih. Buat amalan bukan kerana riak. Ada ilmu. Tapi buat juga kerana riak. Yang tu tak ikut hidayah. Sebab tu kena, doa ni kena selalu berdoa. Dan antara ibadah yang ada konsep doa yang besar ni ialah ibadah apa? Haji. Sebab haji ni dia ada satu tempoh, nama dia wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni, ibadah apa yang paling baik waktu wukuf? Doa. Baca Quran pun kurang, downgrade pada hari tu. Hatta kita yang duduk di Malaysia ni pun, hari wukuf ialah hari berdoa. Sebab ada riwayat dalam Abu Daud, ada riwayat dalam Tirmizi, Nabi angkat tangan tinggi waktu wukuf di Arafah sehingga jatuh ridak kain ihram tu jatuh. Dan Nabi perasan unta Nabi tu macam nak bergerak ke lain. Sebelah pegang tali unta, sebelah tangan hidup berdoa lagi. Itu hari wukuf. Hari wukuf. Pada hari itu yang besar ialah doa. Sebab itulah hari wukuf juga disebut oleh para ulama sebagai berhimpunnya doa. Dihimpunnya doa pada hari itu. Doa lah apa saja tuan-tuan nak doa. Doa. Sebut semua benda. Sebab hari itu ialah hari untuk berdoa. Bahkan dalam hadis Nabi sebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu ialah bahagian utama dalam ibadah. Apa-apa saja. Kalau kita tak minta doa pada Tuhan, kita tak akan boleh buat apa-apa ibadah. Kita tak akan boleh mudah bersedekah, tak akan boleh mudah baca Quran, tak akan boleh mudah untuk mendirikan malam, tak akan boleh buat apa-apa pun kalau kita tak berdoa. Sebab tu Imam An-Nawawi dalam kitab dia At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kitab tentang bab baca Quran, dia merajahkan doa Allahumma rahamna bil Quran sebagai doa untuk kita mulakan sebelum kita baca Quran. Tapi kita biasa baca doa ni dah khatam baru baca. Yang tepatnya lah baca sebelum. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina. Yang betulnya ialah nussina. Tapi ada sebahagian baca nasina. Yang betulnya ialah nussina. Sebab Quran itu bila mana kita tak ingat, kita dilupakan oleh Tuhan. Itu ada perbahasan fi'il dia lah. Yang tepatnya ialah nussina. Sampai habis lah. Sampai habis. Baca dulu yang tu. Sebelum baca Quran. Sebab kita dah buat target kita nak baca. Banyak mana apa semua. Minta pada Tuhan. Ya Allah bimbing aku. Pimpin aku. Supaya aku boleh baca berterusan. Taklah baca bermusim. Aku duduk dengan Quran ni selama-lamanya. Bukan duduk dengan Quran ni Ramadan saja. Ataupun di masjid saja. Di mana-mana. Di jalanan. Di mana tempat pun kita boleh baca Quran. Okay. Jadi itu ialah manifestasi daripada ikhlas. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah beri hidayah padaku dan fokuskan aku di atas hidayah ni. Kemudian firman Allah yang lain, muka surat 70 juga daripada surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Maksudnya sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu ataupun ucapan terima kasih. Surah Al-Insan. Kalau imam tu baca pada salat subuh hari Jumaat, kita akan dengar ayat ni. Tapi ada juga imam dia mengelak, dia baca sejadah saja, dia tak baca Al-Insan ni. Yang ni kadang-kadang nak ikut sunnah Nabi ni bagi right flow lah, jalan yang betul. Tak salah kalau dia kerak surah sejadah tu 2 muka surat untuk rakaat pertama termasuk sujud sejadah, dan muka surat terakhir tu dia baca pada rakaat kedua subuh. Tapi dia tak tepat lah. Sebab Nabi baca sajdah dengan insan tu ada maksud dia. Ada benda yang Nabi minta perhati. Pertama, surah sajdah ni Allah Ta'ala cerita tentang tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ada satu golongan yang jauh badan dia daripada pembaringan, berdoa pada Tuhan. Sebut juga berdoa lah tu. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Berdoa kepada Tuhan dalam keadaan khauf, takut, tama'a, loba, mengharapkan rahmat Tuhan. Selain pada itu dalam surah Sajdah juga sebut tentang waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Keperluan untuk sabar. Sebab dalam hidayah ni benda yang kita perlu apa dia?
sabar. Tuan-tuan, ada apa masalah dalam hidup ni pun, jumpalah kabel kemah tara mana pun, tetap kena sabar. Kita buka Quran, perkataan fasbir yang berbentuk fi'il amar, arahan Tuhan kepada Nabi untuk sabar, ada 12 tempat dalam Quran. Tuan-tuan boleh bayang, Nabi ni orang yang bersih, hati tak lalai, hubungan dengan Tuhan kuat. Tapi waktu kena hentaman apa-apa, Tuhan kata pada dia, fasbir ala ma yaqulun, sabarlah atas apa yang orang kata pada kamu. Kalau Nabi sampai 12 kali Tuhan suruh sabar, kita yang tak Nabi ni lebih 12, lebih 20, lebih 50, lebih 100 kita kena ingat. Cuma ada orang dia tak sabar. Sebab tu ada orang dia ada masalah, dia tanya ustaz. Sebab biasanya kalau ada masalah ni orang tanya ustaz. Orang nak kahwin dua pun tanya ustaz. Okay. Walaupun ustaz tu takut bini. Okay. Cuma nak katanya kena tanya juga ustaz macam mana pun. Okay. Dalam keadaan macam tu pun, kalau kita tengok, kita ni boleh tengok dalam Quran tu bagaimana Allah Ta'ala suruh Nabi ni sabar. Cuma saya nak sebutnya, ada orang dia tanya ustaz, dia kata ustaz, saya ada masalah, saya pun pernah kena benda ni, tolonglah bagi saya solusi apa-apa, doa apa-apa. Cuma satunya, jangan jawab tolong sabar, tu je. Nak jawab, jangan guna perkataan kita kena sabar, cuba bagi jawapan lain. Dia tak nak dengar perkataan tu. Sedangkan dalam Quran, teruk hentaman kena pada Nabi ni, Tuhan kata apa? Fasbir ala ma yaqulun, sabar. Ini dalam surah Taha, kita boleh tengok pada ayat 130 surah Taha. Allah Ta'ala sebut, fasbir ala ma yaqulun, sabar atas apa yang orang kafir dah kata pada kamu, atas apa ahli kitab kata pada kamu. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bila mana rasa sabar tu dah mulai hilang, sebab sabar ni dia ada tahap dia. Orang kita pun selalu cakap, saya ni sabar juga, tapi sabar ni ada tahap dia. Macam mana nak mengubati balik sabar yang dah hilang? Ubat dia dalam ayat yang sama, Tuhan kata, wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'is syams, sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Itu ubat dia. Sebab tu kita baca surah Yusuf juga, kita akan tengok bila mana anak-anak Nabi Yusuf yang berkonspirasi buat benda tak elok pada saudara dia Yusuf AS, balik jumpa ayah dia Nabi Daud. Nabi Daud tahu, Nabi Yaqub tahu, bukan Nabi Daud, Nabi Yaqub tahu anak dia ni ada benda, ada akal tak elok buat pada adik-beradik dia ni, buat pada adik dia ni Yusuf. Tapi apa yang Nabi Yaqub sebut? Fasabrun jamil, sabarlah yang lebih baik. Syekh Nasir As-Sa'di, Ibn Kathir lebih hawa pada Syekh Nasir As-Sa'di, Al-Qurtubi, Imam Ibn Qayyim pun sebut apa maksud sabrun jamil ini, iaitu as-sabru bila syakwa, sabar yang tidak ada rumutan. Itulah sabrun jamil. Yang inilah yang Tuhan kata as-sabru, yang Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu pahala besar bila mana hentaman pertama, iaitu sabar yang tak ada rumutan. Ada orang dia sabar, orang buat sesuatu dekat dia, orang kata dekat dia, orang buat jahat dekat dia, dia tak buat tindakan yang gila untuk respon terhadap benda tu. Tapi satu je, dia merungut. Yang ni bukan mudah lah, saya sendiri tak mampu nak buat. Orang kita panggil merungut lah, merungut. Orang Indonesia panggil apa? Curhat, curahan hati. Indonesia kan dia suka buat singkatan-singkatan macam tu. Curhat tu maksudnya curahan hati. Kalau gorpis apa dia? Goreng pisang. Tuan-tuan pergi Indonesia, tuan-tuan kena, kepala otak kena laju sikit. Saya pergi sana, dia orang suka guna singkatan. Pergi ke Sumatera, ada satu orang ni sambut, dia kata, ahlan ustaz ke Sumbar. Saya pun pening, Sumbar ni apa dia? Sumatera, Barat. Dia punya guna tu memang jahanam lah bahasa Melayu. Kapolri, tahu Kapolri apa? Ketua Polis Republik Indonesia.
Kapolri, istilah dia macam tu. Memang dia guna singkatan, dan dia bukan macam bahasa Melayu Malaysia yang ada tata bahasa dewan jaga. Dia orang guna ikut sekati lah. Cuma payah jugalah guna perkataan macam tu. Cuma saya nak sebutnya, Indonesia dia panggil curhat. Bila mana serabut je, kita cari orang nak cerita. Ibn Qayyim kata, kalau kamu rasa nak cerita sangat tak tahan sabar, pilih orang, jangan cerita rambang macam tu je. Kalau rasa, kadang-kadang kita setiap pada kita ni tahap sabar tak sama. Cuma kalaulah rasa nak merungutlah pada orang yang betul. Jangan merungut ke orang mana-mana, ke tepi jalan mana-mana, jumpa tak kenal pun cakap juga masalah kita, tak perlu. Cuma nak katanya, keperluan untuk sabar tu penting. Sebab itulah pagi Jumaat Nabi suruh kita baca surah Sajdah tu. Sebab dalam surah Sajdah tu, waja'alna minhum a'immatan, jadikanlah kami orang-orang yang menjadi petunjuk ataupun contoh pada orang yang terbaik, lamma sabaru. Sebab tu kita dalam hidup ni, Tuhan suruh kita, ajar kita untuk berdoa jadi orang yang paling hebat, orang yang atas sekali. Dalil dalam surah Furqan, Tuhan kata, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami untuk orang bertakwa imam, bukan jadi makmum, jadi imam. Walaupun sekarang orang ramai takut nak jadi imam. Jadi imam ni bukan senang. Sebab tu tuan-tuan pergi surau yang tak ada imam, surau quarters ke, surau apa-apa ke, bila mana orang dah azan, dah qomat, nak cari imam tu payah. Semua pakai salat tepi dinding semua. Semua paling lambat bagi salat. Yang paling naya ialah yang pakai baju Melayu, yang pakai baju kurung. Mestinya pakai baju kurung kan. Baju Melayu lah, pakai jubah, yang tu naya. Pada hari tu baru first time pakai jubah. Kena tolak jadi imam. Tapi dalam Quran sebut waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ni bagi orang beriman, bagi orang bertakwa, imam. Maksudnya ialah the best, contoh, example yang paling terbaik. Tak nak jadi orang bawah-bawah, leke-leke ni. Agama ni dia ajar pada kita untuk jadi teratas. Tapi poinnya ialah perlu kepada sabar. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi, muka surat 71. Ini disebut oleh istilah syarak sebagai insan rabbani. Bila mana nak dapatkan ikhlas tu, kita kena kenal satu teori ni, nama dia insan rabbani. Berdasarkan dalil daripada surah Ali Imran, Tuhan sebut, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li. Tidak sepatutnya bagi satu orang yang Tuhan beri pada dia kitab, hikmah dan kenabian, lepas dia dapat hikmah, kitab, kenabian, orang kenal dia, orang hebatkan dia, orang nampak dia ada ilmu, thumma yaqula lin nas kunu ibadan li. Kemudian dia kata pada orang, sembahlah aku. Ayat ni Tuhan nak templak ahli kitab. Ahli kitab, dia orang ada ilmu, pandai baca kitab, tahu ayat ni turun bila, tahu ayat ni turun bila, tapi dia orang ada masalah, dia orang laparkan kemasyhuran. Sebab tu ini ialah benda yang paling bahaya bila mana kena pada orang ada ilmu. Kita tengok Abdullah bin Mubarak, kita tengok Fudail bin Iyad, tokoh-tokoh salaf yang awal-awal, semua menyebutkan perkataan yang hampir sama. Penyakit yang paling last akan keluar dalam hati orang alim ialah glamour, gila glamour. Bila mana dia kena penyakit ni, yang ni last paling keluar. Dia paling last akan keluar. Maknanya dia perlukan hentaman, satu benda hentaman yang kuat baru boleh keluar. Bila mana dia kena penyakit ni. Jadi kena hati-hati. Dalam ayat ni Tuhan kata, tak sepatutnya orang yang jadi nabi, orang yang jadi rahib, orang jadi imam, orang jadi ustaz, orang jadi penceramah hebat, bila mana dia ada ilmu, dia pun kata, ikutlah aku, followlah saya. Bahasa sekarang, followlah saya. Min dunillah, sehingga orang lain mengenepikan Allah Ta'ala kerana seruan yang mengelirukan itu. Tapi apa yang dia kena buat? Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tapi jadilah orang-orang yang rabbani. Perkataan rabbani dia sebut. Rabbani ni maksud dia apa? Ada ilmu disusuli dengan amal. Bila mana satu orang tu dia berilmu dan dia beramal, maka dia akan tengok, dia akan ada batasan dalam hidup dia.
Dia tahu, okey, sampai takat ni rosak dia. Jadi dia kena stop. Dia berkawan dengan orang ni sampai dekat takat ni, dia tahu orang ni something, kena berhenti, kena slow sikit buat apa-apa dengan dia. Sebab dia boleh rosakkan aku, dia boleh ganggu aku. Sebab tu dalam ayat yang ke-100, 79 Ali Imran ni, Tuhan sebut untuk jadi ikhlas kena jadi Rabbani. Rabbani ni apa dia? Berhimpun ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Bila mana ilmu amal berhimpun, maka insya-Allah orang tu akan boleh jaga konsisten dia di atas ikhlas itu. Okey, muka surat 72. Di bawah matlamat ini tidak terkecuali seluruh perincian hidup seseorang muslim, termasuklah pemberian kepada ahli keluarganya semata-mata mencari redha Allah Azza wa Jalla. Bila mana satu orang tu dia dah ikhlas, dia akan tahu dan dia akan sedar dalam hidup ni nak buat apa-apa mesti kena cari redha Allah Azza wa Jalla. Salat untuk redha Allah, baca Quran untuk redha Allah, belajar agama untuk redha Allah, belajar apa-apa pun, hatta pada benda yang tak berkait dengan agama, benda muamalat harian. Contoh dia bagi sini, beberapa hadis dia bagi. Dia sebut sini ialah maka baginya ganjaran, dia sebut tadi, di bawah matlamat ini tidak terkecuali seluruh perincian hidup seorang muslim, termasuklah pemberian kepada ahli keluarganya semata-mata mencari redha Allah, maka baginya ganjaran atas infaknya itu. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fammi imra'atik. Maksud dia, sesungguhnya infak kamu kerana Allah akan Tuhan beri ganjaran, walaupun satu benda yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Maknanya, satu orang, dia tak ada peluang. Tuhan tak bagi dia duit banyak. Boleh bagi pada orang yang luar daripada kawalan dia. Yang dalam kawalan dia ni lah, isteri dia, anak-anak dia, mak ayah dia, adik-beradik dia. Dia tak bolehlah macam orang lain, boleh sedekah sampai 1,000 ke orang, 2,000, 5,000, dia tak mampu. Jadi Tuhan kata, aku tak minta sampai tahap tu. Aku cuma nak kamu fokus, ikhlas, redha, cari redha aku. Segala apa yang kamu buat, hatta kamu beri makan kepada isteri kamu, sebab ianya ialah benda wajib dan kamu telah jalankan tanggungjawab yang utama, maka itu pun daripada manifestasi ikhlas. Infak merupakan perbelanjaan harian yang disediakan oleh manusia kepada isteri dan anak-anak mereka. Apabila dia menetapkan niat perbuatannya itu kerana Allah, dia akan diganjari. Dia buat rutin je, tapi benda tu akan dapat pahala bila mana dia niatkan ikhlas kerana Allah. Bahkan keinginan hubungan intim bersama isteri yang menjadi kebiasaan manusia amalkan boleh bertukar kepada amalan rohaninya sekiranya dia niatkan untuk mencapai redha Allah. Bersama dengan isteri, walaupun nampak macam benda tu pun boleh jadi sedekah ke? Ya, benda tu pun boleh jadi sedekah kalau letakkan pada benda yang pada tempat yang betul. Sebab ada sahabat tanya, sahabat ni dia pelik, takkanlah orang kata apa, bersama dengan isteri ni pun boleh jadi sedekah. Nabi kata, kalau kamu letakkan kemaluanmu pada tempat yang salah, apa jadi? Kamu buat benda haram, berzina dengan orang apa semua. Ni kamu letakkan kemaluan kamu pada tempat yang halal, maka itu akan menukar daripada yang haram tu menjadi yang halal, dan itu baik, dan itu benda yang bagus. Sebab tu kita tengok dalam hadis Ummu Zara', terkenal hadis ni, Imam Tirmizi riwayat. Hadis Ummu Zara' ialah hadis cerita Nabi layan isteri dia Aisyah bersembang tak tidur, satu malam suntuk rapat sampai subuh. Yang ni memang satu tamparan hebat bagi orang yang kaki lepak. Orang kita ni, sebahagian orang lelaki lah terutamanya, dia selesa lepak dengan kawan 3 pagi, 4 pagi pun tak apa, tapi bersembang dengan isteri tak sampai 10 patah, dia dah mengeruh, dah macam serombong kapal dah, dia tak boleh tahan. Dalam hadis Nabi larang kita ni as-sahru, maknanya berjaga malam kerana melepak ni. Jarang-jarang tak apa, tapi selalu tak boleh.
Tapi kalau nak melepak dengan isteri sampai tak tidur malam, sampai beleh dah mata ni pun, orang Terengganu kata beleh lah, beleh dah mata, itu pahala. Itu pahala. Nabi dengar cerita Ummu Zara. Nabi tak potong pun Aisyah cakap. Aisyah ni dia seronok. Siang dia bersembang dengan makcik mana di Madinah. Makcik tu cerita, di Madinah ni dulu ada satu orang perempuan nama dia Ummu Zara. Kahwin dengan orang kaya, kahwin dengan orang miskin. Tuhan uji dia dapat mak mentua yang baik. Tuhan uji dia dapat mak mentua yang jahat. Macam-macam cerita Ummu Zara ni. Daripada Nabi balik salat Isyak, dia start cerita sampai subuh. Full pahala, full pahala. Yang ni nak balas dengan tanduri ayam pun tak apa. Nak cari kopi kerah tara mana pekat sampai setengah cawan serbuk kopi pun tak apa. Yang ni anda sedang diberi pahala kerana benda ni. Yang muda-muda tak kahwin lagi dengar saja. Okey. Cuma nak katanya ini ialah bahagian daripada kebaikan. Ini ialah bahagian daripada kebaikan. Tapi memang kalau tuan-tuan tengok orang yang kekelepak, maaf saya sebut secara umum, orang yang kekelepak dia nak sembang dengan isteri berat, payah. Tu tanda benda tu ada pahala. Kalau benda tu mudah kita nak buat ringan, biasanya itu bisikan syaitan. Biasanya. Jadi kita ramai-ramai rebut tempat yang betul, ke arah yang betul. Nabi kata kamu buat benda tu, kamu dapat pahala. Itu pun infak. Bahkan dalam hadis yang lebih ringkas Nabi kata, tasaddaq, bersedekahlah kepada saudara kamu walaupun dengan wajah yang ceria. Cukup. Biwajhin talaq. Dengan wajah yang ceria. Lemparkan wajah yang ceria, itu pun sebahagian daripada sedekah bila mana kamu buat kerana Allah. Inilah intipati daripada Allahumma hdini wasaddidni. Poin dia dah nak beritahu kepada kita, buatlah apa-apa atas dunia ni pun. Tapi kita kena ingat, kita sedang memburu tempat yang terbaik di akhirat nanti, iaitu syurga Allah. Nak main bola, main bola. Tapi ingat, kita main bola ni bukan nak bergaduh ke, nak tunjuk kita kuat ke, tapi kita nak merapatkan ukhuwah. Silakan. Nak main game apa sila, orang muda. Nak buat apa program pun silakan. Nak berlari, naik bukit, terjun bukit pun tak apa. Tapi kena ingat, anda Muslim. Anda sedang memburu pahala. Jangan buat benda-benda mengarut. Jangan buat benda-benda yang menimbulkan fitnah pada orang sehingga orang rasa something. Kalau kita buat benda tu kerana Allah, Allah Ta'ala akan memberikan keluasan dan keredaan dia. Mungkin keredaan tu ataupun keluasan rezeki tu tak dapat di sini, dia akan dapat di akhirat nanti. Cuma nak sebutnya ialah ini ialah bahagian daripada cara kita fikir, pola hidup kita ni ialah mencari redha Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita tengok muka surat 74 tu, beginilah yang difahami para sahabat radhiyallahu anhum, seperti yang dapat dilihat menerusi perbualan antara Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adh bin Jabal sewaktu berqiyamul lail. Kata Mu'adh bin Jabal, amma ana fa anam wa aqum fa ahtasib naumati kama ahtasibu qaumi kama ahtasibu qaumati. Maksudnya, aku tidur dan aku berqiyamul lail. Aku menghitung amalan tidur sebagaimana aku menghitung qiyamul lail, iaitu memohon ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla daripada tidurnya. Maknanya Mu'adh bin Jabal dia nak kata, aku cuba fikir macam mana nak jadikan tidur ni boleh dapat pahala. Tak naklah tidur macam tu saja. Ini ialah kesan daripada ikhlas dan hidayah yang dia dapat. Kita bagi lalu azan dulu, lepas tu kita buat kesimpulan akhir. Okey, kesimpulan akhir kita tengok muka surat 74 tu kita dah baca tadi hadis, bukan hadis, dia athar sebenarnya. Perbualan antara Abu Musa al-Ash'ari dengan Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal ni dia fikir macam mana nak bagi tidur tu pun ada pahala, bukan tidur yang kosong. Sebab apa? Sebab nak dapat redha Allah tu, nak memburu redha Allah. Okay. Penutup kepada syarah hadis ni, muka surat 75, dia bawa satu hadis yang selalu kita dengar, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan hadis telah menjadi perhatian para ulama dalam menulis kitab-kitab dia orang, terutamanya kitab-kitab hadis. Dia orang akan susun dengan letak hadis ni dulu, iaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Cuma riwayat ni dia ambil riwayat daripada Muslim, daripada Bukhari, innamal a'malu binniyah. Sebahagian riwayat dia binniyah, sebahagian riwayat dengan binniyat, dengan jamak. Okay. Perbuatan itu terikat dengan niat. Kerana hadis ni keluarnya satu kaedah fiqh yang asas,
al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu bergantung kepada tujuan dan matlamat dia. Cuma kita kena tahu, hadis ni dia tidaklah diucapkan oleh Nabi waktu Nabi di Mekah selama 13 tahun. Dia diucapkan oleh Nabi bila mana nak bergerak daripada Mekah ke Madinah. Sebab tu kita tengok hujung hadis tu Nabi kata, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa-siapa yang nak berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan dapat Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lid dunya, siapa-siapa yang berhijrah kerana keinginan dunia dia. Aw imra'atin yatazawwajuha, ataupun perempuan yang dia ingin kahwini. Sebab Nabi dengar ada berita, ada ura-ura, khabar angin orang bagi tahu dalam grup yang nak hijrah daripada Mekah ke Madinah ni ada sebahagian orang join kerana berkenan dengan satu orang perempuan Ansar, perempuan di Madinah tu. Bukan kerana nak ikut sangat dakwah Nabi. Lalu keluarlah hadis ni, itu sebab urut hadis ni. Dia mungkin dapat kahwin dengan perempuan tu, tapi itu sajalah yang dia dapat. Jadi amat rugi bila mana kita buat apa-apa ni, kita punya target tu hanya target dunia saja. Kita nak target yang lebih besar, target akhirat. Sebab target akhirat bila mana kita jadikan dia sebagai utama, tidak dihargai di dunia, tak beri kesan apa-apa pada kita di sini. Kita buat sesuatu, kita cakap, kita tulis, kita buat apa-apalah, orang tak pernah hargai, appreciate pun, tak apa. Sebab kita sedang mencari redha Allah. Sebab keredaan manusia, pujian manusia ni tak memberi apa-apa kelebihan pun untuk mendapat rahmat dan redha Allah di akhirat. Okay. Jadi penulis dia nak sebut pada kita, nak buat apa-apa, jelaskan niat. Sebab itulah dia punya kata kunci terakhir dia, fasaddidu nahwal hadaf, lurus menuju matlamat. Jangan orang kata apa, tertipu dengan suara-suara sumbang di kiri dan kanan yang mengganggu perjalanan untuk pergi ke matlamat tu. Jadilah orang yang jelas matlamat, tak terkesan dengan kata-kata orang. Selama mana apa yang kita buat itu benar di jalan Allah, Allah Ta'ala akan menyediakan redanya dan akan memberi balasan yang terbaik untuk kita. Berpada kita situ malam ni, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang kelima minggu depan dengan tajuk keseimbangan hidup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.